Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi mereka yang biasa solat di masjid, adakah pahala ibadah di rumah menyamai pahala di masjid? Bolehkah mereka mendapat pahala iktikaf? Bagaimana cara untuk mengekalkan ibadah yang biasa dilakukan di masjid? Sekian, terima kasih. Ini mungkin sebagai kita kata dalam konteks yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, perintah kawalan pergerakan biasa kadang-kadang tu mengamuk, Ustaz, kami nak pergi masjid, kan, padahal taat pemerintah ulil amri itu lebih utama, Ustaz. Tapi kadang-kadang macam mana nak dapat menyamai pahala yang biasa kita lakukan ketika kita boleh ke masjid sebelum ini, Ustaz? Tafadhal. Baik, alhamdulillah, terima kasih Nurul. Pertama sekali saya ni mungkin satu berita yang paling gembira lah, ya. Satu berita gembira untuk mereka yang selama ni istiqamah ke masjid. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Kalau mungkin tak di qaryahnya, di pejabatnya. Untuk orang begini, dalam keadaan sekarang, ketika berlakunya halangan dan dia tidak boleh pergi ke masjid, dia melakukan solat, pahala dia solat ke masjid sekarang berjalan untuk dia. Walaupun dia tidak pergi ke masjid sekarang, saya ulang sekali lagi, pahala dia mengerjakan ibadat solat masjid itu berlaku untuk dia sekarang. Ya, sebab Nabi SAW, kalau kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin, kita akan mendapati bahawa ada Nabi kata orang yang tak pergi berperang, yang tidak menuruni cerunan, yang tidak menaiki bukit, maksudnya tidak pergi bergempur, tetapi mendapat semua pahala yang dilakukan oleh orang yang berperang dan berjuang. Ditanyakan kenapa? Sebab niat mereka. Dan sebab kita tahu bahawa dalam konteks syariat, niat adalah sesuatu lintasan yang datang bersama dengan perbuatan. Kalau sekadar hanya niat, saya nak solat berjamaah, tetapi tinggal niat, itu bukan namanya niat, itu azam, itu cita-cita. Baik, orang yang berniat, maksudnya berniat dan melaksanakan, sekarang dia tak dapat melaksanakan. Berita baiknya adalah, mereka tidak pergi hanya kerana di keadaan sekarang melarang mereka daripada pergi. Maka pahala untuk mereka seperti mereka mengerjakan solat berjamaah. Sebab itulah dia kelebihan di antara kelebihan orang yang istiqamah mengamalkan sesuatu. Baik, saya nak memberi ruang juga berita untuk orang yang selama ni tak istiqamah. Betul. Pergi balik, kadang-kadang pergi, kadang-kadang ada, ya, mukanya kadang-kadang seminggu nampak sekali, ya. Kadang-kadang, ya. Ada juga yang jarang-jarang tu kan. Jadi untuk kumpulan ini dia tak dapat macam yang pertama tadi. Ya, orang pertama dia memang pergi sentiasa, cuma terhalang, maka terhalang tersebut insya-Allah pahalanya berterusan. Itulah kelebihannya. Kemudian bagi orang yang mungkin jarang-jarang atau kadang-kadang, saya kira ini ruang dan peluang. Betul. Untuk kita ambil, perkukuhkan supaya walaupun kita tidak dapat kelebihan solat di masjid. So, kerana kita tahu bahawa masjid memang tidak ada tandingannya. Tidak boleh kita menandinginya, sebab Nabi pun menyebut dalam hadis bahawa tempat terbaik, khairul biqa'i fil ardil masajid. Tempat terbaik yang Allah jadikan, ya, satu potong tanah tempat terbaik di atas muka bumi adalah masjid. Masjid, kata Nabi, pasti rumah kita tak boleh menandinginya. Walaupun begitu, oleh kerana keadaan sekarang, ya, kita pun dengar, ya, Kementerian Agama kita pun mengatakan bahawa dalam konteks sebab azan ini hayya 'alas solah, bila dilaungkan oleh muazzin saban waktu selama ini, maksud sebenarnya adalah hayya, marilah untuk solat berjamaah. Betul. Dan apabila masjid ditutup dan laungan azan terus dikeluarkan, hayya 'alas solah diperlahankan. Maka kerana itu mari kita ambil proaktif. Maka setiap rumah yang ada dalam taman-taman, marilah laungkan azan di rumah masing-masing. Tapi tak payahlah pakai mikrofon. Tak payahlah pakai pembesar suara, speaker. Ya. Azan, maka pada ketika itu kata dapati bahawa sekarang di rumah-rumah kita telah ada laungan azan yang sahut menyahut antara satu sama lain. Cuba bayang betapa syiar agama pada ketika itu dengan lunaknya suara Bilal-Bilal yang selama ni tak keluar daripada corong-corong speaker, tetapi sekarang berlakunya jamaah di rumah-rumah. Inilah latihan terbaik. Kita bina soft kita. Kita betulkan soft kita. Lihat soft-soft antara kaki-kaki anak-anak kita supaya lurus. Dan ayah bacalah. Dan jadilah imam. Dan di belakang ibu. Maka semua itu saya kira akan merapati ganjaran pada saat kita tidak ada kesempatan untuk mengambil kelebihan yang dah lebih tadi.